Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan cuba menjawab soalan daripada buku teks tingkatan 4 Matematik Tambahan, muka surat 151, bab 5 janjang, latihan pengukuhan, soalan 5. Soalan ni dia adalah TP4, iaitu tahap penguasaan 4. TP4 ni maksud dia tahap penguasaan 4 dalam matematik KSSM ni. Dia ada TP1 sehinggalah TP6. Jadi TP1 paling senang, TP6 paling susah. Yang ini adalah TP4. Kira kesusahan soalan ni adalah sederhana lah, TP4. Kita baca dulu soalan. Rajah menunjukkan susunan beberapa buah kerusi. Tinggi setiap kerusi ialah 80 cm. Jadi tinggi adalah 80 cm. Apabila kerusi disusun, terdapat ruang sebanyak 4 cm antara dua buah kerusi. Jadi bila susun, dia ada ruang sebanyak 4 cm perbezaan dia. Kerusi-kerusi ini disimpan di dalam sebuah stor. Soalan A, cari bilangan kerusi maksimum yang boleh disusun jika tinggi stor ialah 3 meter. Jadi kita nak bilangan kerusi maksimum, tinggi stor ialah 3 meter. Pertama sekali kita cuba lukis cara susunan kerusi tu ya. Okey, kerusi pertama 80 cm. Ini kerusi pertama susun. Tinggi dia 80 cm. Lepas tu susun kerusi kedua. Kita letakkan di atas kerusi pertama. Jadi kerusi kedua pun masih 80 cm, tapi ada ruang beza antara dua kerusi ni adalah 4 cm. Ada perbezaan ruang tu. Yang ini dimaksudkan terdapat ruang sebanyak 4 cm antara dua buah kerusi. Yang ini kerusi pertama, susun kerusi kedua. Kalau kita susun kerusi ketiga pun sama, ada 4 cm ruang. Ini kerusi ketiga. Jadi kita akan susun sampailah kerusi yang terakhir tu. Kerusi yang terakhir dia mestilah tidak melebihi tinggi stor. Maksud dia yang ni lantai stor, yang ni lantai, dan yang ni adalah bumbung stor. Ini bumbung ni, ataupun ceiling lah, ceiling store. Jadi tinggi ni adalah, tinggi store ialah 3 meter. 3 meter sama dengan 300 cm. Sebab kita nak bagi sama unit 300 cm, 80 cm, 4 cm. Okey, kita tengok balik Kerusi pertama ni bila kita letak, tinggi dia adalah 80 cm. Jadi kerusi pertama 80 cm. Bila kita susun kerusi yang kedua, dia akan ada pertambahan 4 cm di sini Jadi tinggi ni akan jadi, untuk kedua ni akan jadi 84 cm. Bila kita susun kerusi yang ketiga, dia akan tambah lagi 4 cm. Jadi 88 cm. Begitulah seterusnya. Jadilah soalan ni kita nak tahu berapa banyak kerusi. Kita susun kerusi, susun sampailah kerusi yang terakhir tu dia sentuh ceiling store ataupun dia bawah daripada ceiling store. Dia tak boleh lebih daripada ceiling store. Kalau kerusi susun lebih, tak boleh masuk dekat kerusi tu. Jadi soalan ni kalau kita tengok balik, yang ni adalah sebutan pertama, T1. Yang ni 84 ni adalah sebutan kedua. 88 ni adalah sebutan ketiga. Dan kita tak tahu berapa sebutan kita namakan Tn. Sekarang ni kita nak cari Tn ataupun kerusi yang keberapa yang akan sentuh ceiling ataupun kurang daripada tinggi 300 cm bila kita susun. Jadi kalau dalam soalan SPM dah diberi rumus Tn sama dengan A campur N tolak 1 D. A adalah sebutan pertama. Kita tahu A adalah 80, sebutan pertama. D ni adalah beza sepunya. Beza sepunya ni kita ambil sebutan kedua tolak sebutan pertama, 84 tolak 80, kita dapat beza sepunya dia adalah 4. Ataupun kita ambil 88 tolak 84, dapatlah 4. Jadi dekat sini D sama dengan 4. Perbezaan antara dua sebutan untuk dapat D. Tn ni mestilah kurang ataupun sama dengan tinggi 300 cm. Sebab kita tak nak dia lebih daripada 300 cm tinggi store ni. Jadi kita masukkan dalam rumus 80 campur
N tolak 1, D dia adalah 4, lebih kecil ataupun sama besar dengan 300. Di 80 kita pindahkan di sebelah kanan. 300 tolak 80 dapatlah 220. Yang ni tinggal N tolak 1 kali dengan 4. N tolak 1, kita pindahkan 4 ke sebelah kanan, dapatlah 220 bahagi dengan 4, kita dapat 55. Yang ni lah. Jadi N tolak 1 55. N mestilah kecil ataupun sama besar dengan pindahkan negatif 1 ke kanan, dapatlah 56 jawapannya. Jadi kita tahu kalau tengok soalan balik, sebutan 1, 2, 3, jadi sampailah ke sebutan ke 56. Yang ni, yang terakhir ni adalah sebutan ke 56. T56 yang sebutan terakhir ni. Bila T56, dia akan sentuh siling. Jadi N sama dengan 56. Seterusnya kita baca pula soalan B. 13 susunan kerusi akan disimpan di dalam stor itu. Jadi 13 susunan kerusi. Dengan keadaan susunan kerusi pertama mempunyai bilangan kerusi maksimum. Susunan kerusi pertama mempunyai bilangan kerusi maksimum. Dan bilangan kerusi bagi setiap susunan seterusnya berkurang sebanyak 2. Hitung jumlah kerusi yang disimpan di dalam stor itu. Untuk soalan B pula, dia bagi tahu dia akan ada 13 susunan kerusi. Okey, maksud dia ada 13 . Ni susunan kerusi pertama. Lepas tu susunan kerusi kedua, susunan kerusi ketiga, sampailah susunan kerusi yang ke-13. Yang ini adalah T13. T1, T2, T3. Yang mana dia beritahu susunan yang pertama ni adalah bilangan kerusi maksimum. Tadi soalan yang A tu kita dah dapat jumlah kerusi maksimum. Kerusi yang boleh disusun maksimum adalah 56. Lepas kita susun 56 kerusi, dia akan sentuh ceiling store. Jadi kita tahu kerusi maksimum adalah 56 kerusi. Yang ni 56 buah kerusi . Dan dia beritahu pula bilangan kerusi bagi setiap susunan seterusnya berkurang sebanyak 2. Jadi yang pertama susunan dia 56 buah kerusi. Susunan kedua berkurang 2. Jadi yang ni dah 54 kerusi lah. Susunan ketiga kurang 2 lagi. Yang ni akan jadi 52 kerusi. Dia akan berkurang 2 kerusi sampailah kerusi yang susunan kerusi yang ke-13. Jadi soalan ni nak tahu apa? Dia nak tahu hitung jumlah kerusi yang disimpan di dalam stor tu. Okey, susunan kerusi yang pertama 56. Susunan kerusi yang kedua 54 biji kerusi. Lepas tu jadi 52 biji kerusi. Dia nak tahu jumlah kerusi yang disimpan di dalam stor tu. Maksudnya kita tambahlah 56 kerusi tambah dengan 54 kerusi tambah dengan 52 kerusi sehinggalah susunan yang terakhir iaitu susunan yang ke-13. Berapa biji kerusi ni kita tak tahu kan. Tapi kita nak tambah setiap jumlah susunan kerusi ni. Nak tahu jumlah keseluruhan. Senang cerita dia nak tahu apa soalan ni? Dia nak tahu hasil tambah sebutan N sebutan. Sebab apa? Dia nak tahu T1 56 tambah dengan T2 54. Jadi dia nak tahu T1 tambah T2 tambah T3 tambah sehinggalah kita tambah susunan kerusi terakhir iaitu T13. Dalam soalan SPM dia dah beritahu rumus untuk SN iaitu SN sama dengan N bahagi 2 2A campur N tolak 1 D. Rumus ni diberikan dalam soalan SPM, tak perlu hafal. Dan kita tahu SN ni keseluruhan dia adalah 13 sebutan. Jadi S13 sama dengan 13 bahagi dengan 2 kali dengan sebutan pertama A adalah T1. Jadi T1 dalam soalan adalah 56
campur N13 tolak 1. Okey, sekarang kita nak tahu nilai D. Nilai D adalah beza sepunya antara dua sebutan. Jadi kita kena ambil T2 tolak T1, 54 tolak dengan 56, dapat negatif 2. 52 tolak dengan 54 dapat negatif 2 sebab dia berkurangan. Sebabnya dia berkurangan 2 kerusi ya. Jadi D dia adalah negatif 2. Kita dapat dah 572 kerusi. Jadi kalau kita susun dalam store tu, susunan pertama 56 buah kerusi, susunan kedua 54 buah kerusi, susunan ketiga 52 buah kerusi, sehinggalah susunan yang ke-13 dia nak tahu jumlah keseluruhan dalam store ada berapa banyak kerusi. Kita tambahkan setiap nilai ni, kita dapat dah dalam store tu kita boleh susun 572 biji kerusi. Dapat jawapan. Dalam KSSM matematik ni dia ada tahap penguasaan 1 sehingga 6. Jadi kita bolehlah cuba daripada tahap 1 soalan yang mudah, lepas tu kita naikkan perlahan sampailah kita boleh buat soalan yang tahap penguasaannya 6 yang paling susah lah. Sebelum KSSM ni, soalan matematik tambahan ni kadang-kadang dia bagi secara direct. Dia bagi tahu teruslah T1, T2, T3 dan dia suruh cari Tn. Dia akan beritahu lah dalam soalan T1 sama dengan 2, T2 sama dengan 4, T3 sama dengan 6. Lepas tu dia suruh cari, katakan dia suruh cari T 56. Dia bagi tahu, dia terus suruh cari T 56 secara direct. Tapi dalam KSSM ni, kementerian nak belajar berfikir dulu. Ada step pertama dia kita lukislah gambar raja supaya soalan ni jadi clear. Macam saya buat soalan ni lah. Dan baru kita tahu T1 sama berapa, T2 sama berapa, T3 sama berapa, dan kita tahu D dia sama dengan berapa melalui lukisan kita. Jadi inilah kementerian nak belajar berfikir sedikit sebelum jawab soalan SPM. Sebelum ni pun dah ada soalan macam ni dalam soalan SPM. Tapi sekarang ni kementerian nak belajar lebih berfikir untuk buat step pertama ni lah yang penting ni, untuk kita faham apa yang dikehendaki oleh soalan. Jadi saya harap video ini dapat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar dan sesiapa saja yang melihat video ni. Bolehlah tolong like video ni, subscribe channel ni dan share channel ni supaya lebih ramai pelajar dapat mengikuti channel ni dan belajar bersama saya. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.